Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga UTM yang sedang menonton kami secara langsung pada pagi ini. Pihak penganjur Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ini mengucapkan selamat datang ke Facebook UTM Talent Transformation Center. Pada pagi ini, kita akan mengikuti satu ceramah siri kuliah ISES yang bertajuk Kebersamaan dalam Organisasi yang akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Encik Nurul Aziz Muhammad, Pegawai Psikologi Pusat Kaunseling UTM Johor Bahru. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan ceramah ini kepada Encik Aziz untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Kebersamaan dalam Organisasi. Dipersilakan Encik Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua sekali. Terima kasih kepada Puan Nur Huzaifah, pengacara ataupun moderator untuk kita, majlis kita ataupun program kita pada pagi ini. Sekali lagi, nama saya Nurul Aziz bin Muhammad, Pegawai Psikologi daripada Pusat Kaunseling UTM. Again, terima kasih sekali lagi menjemput saya untuk kita kongsi sama-sama. Alright, untuk kita berborak sama-sama, untuk kita bercerita sama-sama mengenai kebersamaan dalam organisasi. Baiklah, siri kuliah ISES. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, di UTM ini kita sangat popular dengan terma ISES kan? Okay, sangat popular dengan terma ISES. Selepas ini kita akan tengoklah satu persatu. Bukannya saya nak cerita mengenai ISES itu secara mendalam. Saya bukanlah orangnya. Saya sedar saya bukanlah orangnya. Cuma kita akan berkongsi sama-sama. Okay, saya akan kongsi pada tuan-tuan, puan-puan, semua sekali para penonton, para pendengar kita pada pagi ini. Ya Allah, dah macam rancangan dalam TV lah pula kan. Dah macam rancangan dalam radio lah pula. Dia punya suasana tu. Tak apalah. Kita ambil mood tu kan. Alright, kita akan borak sama-sama. Kita akan kongsi sama-sama mengenai siri kuliah ISES, iaitu tajuk khususnya adalah kebersamaan dalam organisasi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin dan pasti penonton kita, pendengar kita pada pagi ini bukan hanya terdiri daripada staf UTM, malah keseluruhan warga UTM juga berpeluang untuk menonton program kita yang serba ringkas ini secara webinar, ditayangkan secara live dalam FB UTM Talent Transformation Center. Alright, bersama dengan saya mungkin selama 1 jam ya, Huzaifah kan, selama 1 jam lebih kurang lah kan. Selama 1 jam kita akan bercerita, berborak, mungkin ada juga beberapa soalan ataupun mungkin ada pandangan daripada pendengar, penonton. Kita boleh muat naikkan dalam ruangan komen di Facebook. InsyaAllah kita akan sama-sama tengok segala komen, segala persoalan yang ada. Baiklah tuan-tuan puan sekalian, para pendengar, para penonton pada pagi ini. Bila kita sebut kebersamaan dalam organisasi, okay, kita suka bersama-sama kan? Kebersamaan, sama-sama. Kita kerja sama-sama, kita ada rakan sekerja, kita ada kawan-kawan daripada PTJ-PTJ lain, pejabat-pejabat lain, pusat-pusat lain. Kita nak bersama-sama dalam organisasi. Organisasi yang besar dalam UTM ini adalah iaitu UTM itu sendiri, satu organisasi yang sungguh besar, satu family yang sungguh besar. Dan pusat-pusat yang di bawah UTM, kita ada bahagian-bahagian, kita dipecahkan lagi kepada pusat, kita dipecahkan lagi kepada unit-unit yang tertentu. Itu merupakan satu-satu nukleus yang ada dalam sesebuah organisasi. Baik, seterusnya. Slide yang seterusnya, Zaifah. Okey, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum. Slide kedua tadi.
Alright, Assalamualaikum. Hello warga UTM, kawan-kawan semua. Apa khabar anda hari ini? Saya doakan dan saya harapkan semua sekali para penonton, para pendengar berada dalam keadaan yang baik-baik, berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, kalau yang sudah mula bekerja pada hari ini, saya yakin pasti daripada hari Ahad tu lagi, kan? Daripada 2 hari lepas itu hari Ahad lagi, ramai warga UTM dah mula bekerja. Saya ucapkan syabas tahniah. Saya ucapkan kita semua sentiasa bersemangat dalam melaksanakan dan juga menunaikan tanggungjawab kita sebagai uh, staf UTM, sebagai warga UTM. Anda semua okey ke tu? Kan baru balik cuti raya, anda semua okey ke tu? Okey, masih mood raya lagi kan? Saya tahu, saya faham, masih mood raya lagi. Um, Malahan dekat office pun dia punya decoration raya pun masih ada lagi kan. Kalau kita masuk pintu utama ke dekat pejabat kita, decoration hari raya tu, ketupat yang tergantung kan. Apa lagi ada pelita-pelitanya, masih mood raya lagi, saya faham. Yelah kan Malaysia kan raya sebulan kebiasaannya. Kena pula tahun ini selepas 2 tahun kita beraya secara pandemik kan. Selepas 2 tahun kita beraya secara pandemik dan tahun ini Alhamdulillah syukur sangat-sangat kita berpeluang untuk beraya bersama dengan keluarga, sanak saudara kan. Sudah tentu moodnya berbeza. Betul tak? Sudah tentu dia punya rasa tu lain macam sangat-sangat tahun ini. It's okay. Kita enjoy the moment kan. Kita hargai segala pemberian Tuhan kepada kita. Dan pada kesempatan ini saya menyusun 10 jari ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga maaf zahir dan batin daripada saya sekiranya sepanjang perkenalan kita, sepanjang berurusan bersama dengan saya ke it's okay, anyone. Saya mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita perbaiki lagi hubungan kita perbaiki lagi cara kerja kita. Baiklah, seterusnya kita tengok. Kita nak fokuskan kepada tajuk perbincangan kita, iaitu tajuk perkongsian kita, iaitu kebersamaan dalam organisasi. Dan dia punya tajuk utama itu adalah kuliah siri ISES. Okey, kita nak ambil semangat ISES itu, dalam ISES itu juga ada cerita mengenai kebersamaan. Betul tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau ada pelajar-pelajar juga, mungkin pelajar-pelajar kita juga pernah dengar ISES kan. Dan mungkin selepas ini tak kiralah bukan hanya UTM TTC sahaja, mungkin ada fakulti-fakulti, mungkin ada pusat-pusat pengajian yang lain, mungkin ada pejabat-pejabat ataupun persatuan-persatuan pelajar. It's okay. It's apa tanggungjawab semua sekali, okey, untuk sebar luaskan, untuk memperbanyakkan lagi program-program yang ada intipati akses ini. Kita sebar luaskan ilmu mengenai akses. Kita sebar luaskan perkongsian mengenai akses ini. Okey, jom kita tengok. Sebab dia punya tajuk utama adalah kuliah siri ISES dan saya rasakan sangatlah penting untuk kita ulang kaji semula, sangatlah penting untuk kita lihat semula apa itu ISES. Okey, kita pergi secara touch and go ya. Yang pertama sekali I iaitu integrity kan. Kita ada integrity ISES, okey. Yang seterusnya adalah sinergi. Okey, IS sinergi dan E itu apa? Excellency dalam bahasa Melayunya adalah kecemerlangan. Dan yang keempat, sustainability. Alright, sustainability kita nak sustain kelestarian kepada UTM itu sendiri. Bukan hanya kepada organisasi UTM, malahan seluruh warga UTM dan kita sebarluaskan juga ilmu ataupun perkongsian ataupun apa lagi pembelajaran mengenai ISS ini bukan hanya kepada warga UTM, malah rakan tahunan kita, siapa lagi, pihak komuniti UTM, kita sebarluaskan. Sebab apa?
perkara ini adalah perkara yang baik. Yang baik-baik kita sebarluaskan, kan? Betul tak? Alright. Seterusnya kita nak fokuskan dalam ISS ini, kita ada 4 elemen, betul kan? Kita ada 4 elemen. Yang pertama sekali integrity, yang kedua sinergi, yang ketiga adalah excellency which is kecemerlangan, dan yang keempat adalah sustainability which is kelestarian. Dan fokus utama kita perkongsian pada pagi ini adalah untuk elemen yang kedua itu, iaitu sinergi. Slide yang seterusnya. Alright, sinergi. Okey, dalam sinergi ini terdapatnya kebersamaan. Jom kita baca sama-sama. Sinergi menanamkan semangat berpasukan. Kan? Kita nak kerja secara berpasukan. Kita nak ada team bonding itu. Kita nak kerja sama-sama dengan kawan-kawan kita. Kita nak rasa ada feeling yang cukup kuat terhadap rakan sekerja kita untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan tanggungjawab kita. Alright, kebersamaan, inklusif, kerjasama erat, kita sentiasa rasa hormat kepada orang lain, sentiasa rendah diri. Okey, kita perlu rendah diri, kerjasama, sentiasa lakukan kerjasama dan kolaborasi. Nilai ini juga memupuk sikap tidak mementingkan diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, bila adanya sinergi ini, bila adanya nilai-nilai seperti berpasukan, kebersamaan, rendah diri, kan, kerjasama, ada kerjasama yang erat, ada sentiasa rasa hormat kepada orang lain. Okey, sudah pastinya sikap-sikap ini ataupun nilai-nilai ini akan membentuk satu sikap tidak mementingkan diri sendiri yang dibatasi oleh sifat peduli dan mengambil berat terhadap orang lain. Dalam masa yang sama, menghargai kepelbagaian dan perbezaan. Boleh ya tuan-tuan sekalian? Alright? Kita nak ulang kaji sedikit lah. Jadi kita kena tahu juga, kita kena ambil tahu juga sebagai warga UTM. Alright? Ini adalah elemen baru. Ini adalah satu JIS dalam seharian kita dalam melaksanakan tanggungjawab kita di UTM. Alright, sinergi ini perlu ada. Mungkin sebelum ini kita ada lakukan sinergi ini. Kita ada lakukan kolaborasi ini, kan? Kita ada program-program kerjasama dengan PTJ-PTJ lain. Okey, kita ada program yang bersama-sama dengan pusat lain. Okey. Namun, kadang-kadang kita lupa sinergi ini, kolaborasi ini, kebersamaan ini memberi satu kesan positif yang sangat tinggi, kesan yang sangat-sangatlah berkualiti terhadap kerjaya kita, terhadap peningkatan mutu UTM itu sendiri. Boleh ya tuan-tuan sekalian? Okey, anda masih bersama saya lagi. Okey, kalau anda masih bersama saya lagi, tunjukkan thumbs up dekat ruangan komen FB Live tu, okey? Supaya saya rasa macam tak adalah saya syok sendiri bercakap, kan? Saya pun bolehlah juga tengok komen-komen yang ada, kan? Respon daripada tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian pada pagi ini. Baiklah. Okey, kita seterusnya kita tengok. Right. Slide yang seterusnya. Petikan akhbar. Okey, saya ambil sedikit. Okey, saya rasakan ini sangatlah penting. Kita perlu berpandukan kepada fakta. Kita perlu berpandukan kepada ayah kita. Kan? DUTM, which is kita punya Naib Chancellor UTM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Fauzi Ismail. Ini adalah petikan akhbar daripada Berita Harian. Ya. Tuan-tuan dan puan boleh baca. Saya ambil sedikit sajalah gist daripada keratan akhbar tersebut. Okey, ISIS adalah satu konotasi nilai teras untuk semua warga UTM. Macam saya tadi katakan tadi, akses ini adalah untuk semua warga UTM. Warga UTM, ya. Kalau kita sebut warga UTM ini termasuklah staf, termasuklah pensyarah, termasuklah para pelajar, termasuklah kepada pihak komuniti yang kita bekerjasama, alright, kepada warga UTM, menjadikan budaya organisasi bagi memastikan institusi ini bukan sahaja mampu melahirkan model insan dan ilmuwan berkualiti, malah memiliki kepribadian, which is sikap kita punya personality, kita punya tingkah laku, kepribadian murni serta berintegriti.
Boleh tuan-tuan sekalian, boleh para penonton, para pendengar, anda masih bersama dengan saya kan? Alright, ia amat penting kerana sesuatu organisasi, sebuah organisasi termasuklah UTM, tidak mampu mencapai objektif kecemerlangan sekiranya ada masalah dalaman disebabkan integriti maupun jika ada unsur luar yang tidak ditangani berkaitan kelemahan institusi itu sendiri. Oleh itu, nilai murni ini, which is ISS ini, yang dirangkum sebagai satu jenama khas UTM, iaitu ISES. Integrity, synergy, excellence and sustainability. Bukan sahaja perlu diperkatakan, malah ianya perlu diamalkan. Kita kena amalkan. Apa yang saya cakap ni, telinga saya lagi dekat. Saya sendiri kena amalkan. Saya sendiri kena berusaha untuk ke arah tu. Perlu ditanam dalam sanubari warga UTM dan diinstitusikan. Boleh ya tuan-tuan sekalian? Alright, kita bukan hanya dengar, kita bukan hanya mengambil ilmu tersebut, malah saya sendiri, tuan perempuan, semua sekali, saya ajak diri saya ajak semua sekali yang sedang mendengar pada pagi ini, semua sekali yang sedang menonton di FB Live UTM Talent Transformation Center, alright, uh, sama-sama kita amalkan ISS ini, sama-sama kita institusikan ISS ini. Boleh ya, teman-teman sekalian? Okey, slide yang seterusnya. Okey, petikan akhbar juga. Okey, ini daripada mantan Naib Chancellor UTM yang ke-6, iaitu Profesor Datuk IR Dr. Wahid Umar, iaitu Naib Chancellor kita yang lepas. ISIS mewakili ciri universal. Okay? Dia satu ciri holistik, universal. Okay? Yang merangkumi keseluruhan nilai baik yang semestinya menjadi pegangan institusi ini, which is UTM. Okay? ISIS ini menjadi satu pegangan lah, satu panduan lah, kan? Satu pegangan, walaupun hanya 4 nilai utama disebut, namun ciri penting yang turut terangkum menerusinya termasuklah amanah, ikhlas dan pertanggungjawaban. Okey, dalam ISIS itu terdapatnya amanah, dalam ISIS itu terdapatnya ikhlas dan dalam ISIS itu juga terdapatnya pertanggungjawaban kita sebagai warga UTM. Baiklah, UTM unik kerana memberikan penekanan kepada pembangunan nilai murni ketika nilai kemanusiaan begitu rapuh. Setuju tak tuan-tuan sekalian? Saya setuju dengan ayat ini. Betul, sekarang ini nilai kemanusiaan sangatlah rapuh, begitu rapuh dan tenggelam dengan kemajuan teknologi digital. Apatah lagi, tidak banyak institusi yang masih berminat dan bersungguh-sungguh untuk membangunkan nilai tersebut, which is integrity, synergy, excellent, sustainable. Dalam itu juga termasuk amanah kita, dalam itu juga termasuk keikhlasan kita, dalam itu juga termasuklah kita punya pertanggungjawaban. Kita boleh bayangkan seseorang memiliki ciri ISIS akan mengamalkan nilai integriti, amanah serta boleh dipercayai, tuan-tuan sekalian. Dia juga akan berupaya berfungsi secara sinergi, iaitu menjadi pemain pasukan yang baik. Boleh tuan-tuan sekalian? Yang tadi itu petikan ataupun kata-kata daripada Naib Chancellor kita yang terkini. Alright, dan yang ini petikan daripada mantan Naib Chancellor kita mengenai ISIS. So ISIS ni penting tak? Penting. Dalam ISIS ini ada sinergi. Penting tak? Sangat-sangatlah penting teman-teman sekalian. Kalau kita bergerak sendiri, uh, kita boleh bergerak cepatlah kalau kita bergerak sendiri, tapi kita sukar untuk bergerak lebih jauh. Kan? Kalau kita bergerak sama-sama, insya-Allah saya yakin dan pasti kita boleh bergerak lebih jauh lagi, jauh-jauh ke hadapan. Boleh tuan-tuan sekalian? So penting tidak sinergi ISIS ini? Sangat penting. Utama ke tidak sinergi ini? Sangat-sangatlah menjadi keutamaan. So pada pagi ini tajuk perbincangan kita, tajuk perkongsian kita. Saya nak kongsi tuan-tuan sekalian, saya nak kongsi dengan anda semua sekali tajuk perkongsian kita, kebersamaan dalam organisasi. Kebersamaan dalam organisasi ini penting ke tidak? Sangat-sangatlah penting.
Betul saya cakapkan ni. Sangat-sangatlah penting kebersamaan dalam organisasi ini. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Kalau kita lihat apa itu kebersamaan dalam organisasi. Okey. Kita lihat kebersamaan dalam organisasi ini. Di sini saya ada bagi macam 3 poin yang utama. Kebersamaan dalam organisasi ini, apa dia kebersamaan dalam organisasi ini? Alright, kita tengokkan kepada yang pertama itu, iaitu sense of unity. Alright. Bila ada kebersamaan dalam organisasi ini, kita ada satu perasaan, satu rasa yang kita sentiasa bersama-sama, unity. Kita bersepakat, kan? Kita bersepadu. Um, kita unite, okay? Kita sentiasa bersama-sama, kan? Betul tak? Kita sentiasa bersama-sama, okay? Kita berkongsi satu common interest, alright? Kita berkongsi, contoh di sini saya ada tuliskan share common interest and responsibility. Kita sentiasa bersama-sama, kita berkongsi dari segi contoh di UTM ini, kita berkongsi ISAS. ISAS itu sama-sama kan? Semua unit guna pakai perkara yang sama. Kita ada visi-misi UTM. Semua unit sama. Ada visi-misi UTM yang jelas. Okay? Kita ada responsibility. Kita ada satu common interest, which is dari segi misi, dari segi visi UTM, kita ada slogan kata UTM. Itulah panduan kita, which is share common interest dan responsibility kita, tanggungjawab kita adalah untuk berkhidmat kepada warga UTM, berkhidmat kepada para pelajar. Kita nak memberikan perkhidmatan yang terbaik. We want to deliver a best service to the community, kepada warga UTM. Dan bila adanya kebersamaan ini dalam organisasi, kita bila bersama-sama makes progress easier dan and overcome obstacles. Okay? Kita punya peningkatan progres itu, kita punya pembangunan itu kan lebih mudah, lebih cepat, dan juga sekiranya ada apa-apa isu, halangan, ada obstacle, okay, kita boleh hadapinya dengan lebih teratur, kita boleh hadapinya dengan lebih tersusun. Sebab apa? Kita bersama-sama dalam organisasi sebagai sebuah UTM, satu family yang besar UTM. Alright? Boleh ya? So, itulah kebersamaan dalam organisasi, iaitu sense of unity, kita share common interest and responsibility, and the last one is makes progress easier and overcome obstacles. We can overcome together all the obstacles that we have. Alright? Boleh ya? Seterusnya, kita nak lihat yang seterusnya. Okey, bila kita sebut kebersamaan, penting tak kebersamaan ini? Sangat-sangatlah penting. Kebersamaan ini adalah sangat penting. Sebab apa? Dia banyak hasil-hasil yang kita boleh dapat bila kita bersama-sama. Contohlah dalam office kita kan, contoh saya ambil contoh di pusat kaunseling sendirilah. Okay? Di sini kita ada kekuatan 5 pegawai psikologi di UTM JB sahaja ya. Okay, di pusat kaunseling UTM Johor Bahru kita ada kekuatan 5 pegawai psikologi termasuklah pengarah. Okay, semua sekali kita 5-5 kita akan jalankan sesi kaunseling, kita ada jalankan program-program, ceramah pembangunan dari segi kesihatan mental, dari segi psychoeducation, dari segi perkongsian dan sebagainya, latihan dan pembangunan. Kita ada juga kekuatan daripada staf sokongan. Alright, so di sini lebih kurang kita ada 11 kekuatan di sini. Alright, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sepanjang saya berkhidmat di UTM bermula sejak tahun 2016 bulan 6, 14 Jun 2016, right? Saya mula berkhidmat di UTM sehinggalah hari ini, tahun 2022, right? Sepanjang lebih kurang dalam
um, 6 tahun lebih lah 6 tahun lebih nak masuk ke tahun ke-7, insya-Allah. Sepanjang saya berada di sini, seronok sangat bekerja di sini, seronok sangat. Dia seolah-olah macam rasa satu family, satu nucleus family di sini. Alright, kita bersama-sama dalam setiap program, contohnya dalam setiap tugasan, we delegate together, okay. Kita buat, kita tolong sama-sama, semua sekali, tak kiralah program apa sekalipun, tidak kiralah program webinar sekalipun, program bersemuka contohnya, alright, kita akan turun sama-sama, kita akan bantu sama-sama. Alhamdulillah, sehingga hari ini saya sendiri dapat rasakan, pusat kaunseling UTM Johor Bahru, it's more visible. Semua orang mula kenali kami. Alhamdulillah. Program-program kita mendapat perhatian ramai. Program-program di pusat kaunseling. Kadang-kala orang tanya, orang luar sendiri tanya, bila akan ada program siri ini, bila akan ada program siri ini. Alhamdulillah. It's such a good recognition for us. Alright. So bila ada kebersamaan ini, kita akan rasa seronok datang kerja, kita akan rasa happy sangat di pejabat, kita akan uh, rasa seperti dihargai kehadiran kita di pejabat tersebut. Okey? Dan paling utama sekali, bila sebut kebersamaan dalam organisasi, apa yang kita boleh dapat daripada ataupun kenapa pentingnya kebersamaan ini dalam organisasi. Jom kita lihat satu persatu. Okey. Yang pertama sekali di sini, apa yang saya letakkan adalah ia boleh hasilkan idea-idea baru. Bila adanya kebersamaan dalam organisasi, tuan-tuan sekalian, para pendengar, saya yakin pasti anda semua masih bersama dengan saya. Alright? Bila adanya kebersamaan dalam organisasi, sudah pasti tuan-tuan sekalian, ianya akan menghasilkan idea-idea baru. Sebab apa? Bila kita sebut kebersamaan ini, teamwork, team bonding, team unity, alright, dia terdiri daripada pelbagai latar belakang ahli dalam organisasi tersebut. Dan pelbagai latar belakang jawatan yang ada dalam organisasi tersebut. Alright. Dan usually kebiasaannya kita akan reveal a new or fresh idea dalam apa-apa perbincangan. We tend to reveal or give a fresh idea. Okay, alright. Idea akan banyak kan, betul tak? Idea ni akan banyak sebab apa? Di situlah kita ada many options yang kita boleh pilih. Alright? Because of what? That group terdiri daripada different ages. Okay? Kita terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Lepas tu terdiri daripada pelbagai latar belakang. Terdiri daripada pelbagai kemahiran-kemahiran yang ada, bakat-bakat yang ada dalam kumpulan tersebut. Right? Contohlah, di satu pejabat, kita ada pelbagai latar belakang umur, range umur yang berbeza. Setuju tak? Kita ada pelbagai juga latar belakang dari segi academic level, dari segi latar belakang jawatan itu sendiri berbeza, kan? Dan juga dari segi latar belakang skill set, bakat juga berbeza. So kalau semua ini dicantumkan, dia bersama-sama dalam satu organisasi, sudah pasti, saya yakin dan pasti kita boleh menghasilkan idea-idea baru. Kita boleh menghasilkan ataupun reveal a new option yang ada. Alright? Okay, boleh ya? Alright, dan yang seterusnya. Kalau kita tengok yang seterusnya, bila adanya kebersamaan dalam organisasi, sudah pasti, saya yakin dan pasti peningkatan kecekapan itu akan berlaku, teman-teman sekalian. Peningkatan kecekapan itu sentiasa akan berlaku. Dia sentiasa akan meningkat, 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 meningkat. Alright. Sebab apa? Sekiranya kita perlukan
peningkatan efisiensi, peningkatan kecekapan ini, alright, kalau kita perlukan peningkatan kecekapan ini, kita perlulah bekerja sama-sama. Kita kena ada teamwork yang kuat. Alright, kalau awak contohlah, kita bekerja sendiri sahaja, kita punya peningkatan kerjasama itu akan berlaku but very slowly. Dan kadang-kadang dia akan stagnan. Dia gitu je, macam contohlah graf kan stagnan gitu aja kecekapan kita. Tetapi bila kita bekerja sama-sama, kita ada satu tim yang kuat, yang kukuh, kita boleh bersinergi, kita ada program kolaborasi, kita boleh bekerjasama dengan unit lain contohnya. Alright? Peningkatan kecekapan itu akan sentiasa berlaku. Alright? Dan ini juga akan membenarkan uh, dari segi task management. Okay? Kita macam mana kita uruskan tugasan kita, alright? Bagaimana kita selesaikan tugasan itu? How fast we can complete the task? Okay? Secepat mana kita boleh selesaikan tugasan tersebut? Alright? Boleh ya? Okey, seterusnya kita nak lihat juga dari segi kenapa kebersamaan ini sangat penting. Yang ketiga adalah untuk pencapaian kualiti yang baik. Alright. Bila ada kebersamaan dalam organisasi tuan-tuan sekalian, bila ada wujudnya sikap contoh hormat menghormati, bila wujudnya sikap sentiasa rendah diri, bila wujudnya rasa ingin belajar, bila wujudnya kerjasama dengan unit lain, bila wujudnya satu elemen sinergi yang cukup kukuh, sudah pasti hasilnya adalah kita akan membuahkan uh, kualiti yang terbaik dalam kerjaya kita, kualiti yang terbaik dalam tugasan-tugasan kita. Alright? Okay. Kalau anda contohlah, kalau contoh saya sendiri yang handle the whole program contohnya, okay, daripada buat paperwork, daripada pecahkan um, AJK ataupun unit-unit yang ada. Semua unit tu saya sendiri yang buat, protokol saya sendiri jaga contohnya, apa lagi, tugas-tugas khas saya sendiri jaga contohnya, MC saya sendiri pergi cari MC contohnya. Okey, dari segi persiapan, floor manager semua saya sendiri. Semua saya sendiri je. Sebab apa? Saya percaya pada diri saya sendiri saja. Contohlah kan. Ke mana agaknya, apa hasilnya program tersebut? Boleh tak capai? Sometimes dia boleh. Program itu berjalan. Cuma bagaimana dari segi kualiti program tersebut? Bagaimana dari segi management program tersebut? Bagaimana dari segi hasil yang diharapkan daripada program tersebut? So, itu sebab pentingnya sinergi ini, itu sebab pentingnya kebersamaan ini, itu sebab pentingnya kita perlu bekerja dengan satu pasukan yang cukup kuat, cukup erat. Okey? Yang penuh dengan nilai murni, yang penuh dengan rasa hormat antara satu sama lain, dan sekiranya elemen-elemen ini diterapkan dalam organisasi kita, sekiranya elemen-elemen ini diterapkan dalam diri saya, diri tuan-tuan dan puan, para pendengar, para penonton, insya-Allah saya yakin dan pasti bukan hanya kerjaya kita akan ada kualiti, bukan hanya UTM itu sendiri berkualiti, malahan diri kita, diri saya, diri tuan-tuan sekalian, keluarga tuan-tuan sekalian, sudah pasti akan ada kualiti yang terbaik dalam setiap perkara. Kan? Setuju tak dengan apa yang saya katakan? Betul sangat-sangat. Kita perlu ada satu sikap kebersamaan ini tuan-tuan sekalian. Saya sendiri, saya perlu lebih terbuka untuk bekerjasama dengan orang lain. Saya sendiri perlu lebih uh, berhati besar untuk menolong orang lain, untuk sentiasa ringan tulang dan sebagainya. Alright? Dan yang seterusnya, kenapa pentingnya kebersamaan ini? High moral. Moral yang tinggi. Kenapa high moral ni? Tiba-tiba keluar high moral kan? Alright? Kenapa high moral? Okay?
ini macam mana dalam bahasa Inggeris yang kita sebut kan, if you want people to feel better about themselves, okay, if you want people to feel better about themselves and the job they are doing, get them work together. Alright, if you want people to feel better about themselves and job they are doing, alright, get them to work together. Right? Kita kena beri ruang. Contohlah ketua-ketua jabatan, contohlah pegawai-pegawai contohnya. Ataupun rakan kawalan sendiri, rakan sekerja sendiri. Alright, tak perlu tengok pangkat, tak perlu tengok apa perbezaan yang terlalu mendalam. Berikan ruang, berikan peluang kepada semua sekali untuk bekerja sama. Okey, untuk semua sekali untuk bekerja sama-sama dalam task tersebut. Kalau kita ada elemen kerja sama-sama dalam task tersebut, saya yakin dan pasti moral orang dalam kumpulan tersebut, contoh moral warga di pusat kaunseling sendiri, moral saya, moral kawan-kawan saya di sini akan tingkat. Okey, moral tu adalah sikap dalaman kita akan tingkat. Alright, sama juga. The same goes to any center, any office, any organisation. Okey, kita sediakan ruang, kita sediakan peluang, kita berhati besar, kita buka fikiran kita, okey, untuk bekerja sama-sama dalam satu-satu task. InsyaAllah semua warga dalam organisasi tersebut, dalam kumpulan tersebut, contohlah dalam tim tersebut, moral kita akan meningkat. Kita akan boost up our moral. We can boost up our energy. We can boost up our motivation. Right? Boleh ya? Okay. Sekiranya teamwork ataupun kebersamaan menjadi prioriti, menjadi keutamaan dalam organisasi, sekiranya kebersamaan ini, teamwork ini menjadi keutamaan dalam sebuah organisasi, pekerja dalam organisasi tersebut, ahli kumpulan dalam organisasi tersebut akan merasakan kerja mereka, tanggungjawab mereka, amanah yang mereka laksanakan dihargai. Okay, dihargai. Dan in English we call it that their work is valued. Yang ketiga adalah that they can contribute to successful result and they have something special to offer. Alright, sekiranya kita meletakkan kebersamaan ini sebagai satu perkara yang utama, alright, ahli kumpulan tersebut ataupun warga kerja dalam organisasi tersebut akan merasakan kerja mereka, tanggungjawab mereka dihargai, akan merasakan uh, mereka telah contribute to the successful result, and then mereka akan rasakan atau mereka akan willing to offer something special. Okay, alright, mereka willing to offer something special to the organisation. Right? Kenapa? Sebab kebersamaan itu menjadi priority. Right? Kebersamaan itu menjadi perkara utama dalam sesebuah organisasi. Boleh ya? The boost in moral makes every aspect of our works better. Alright? The boost in moral, okay? Kita boost up kita punya moral, kita boost up kita punya semangat kita boost up kita punya motivation, okay? Makes every aspect of our works better. Right? Boleh ya? Ingat ya teman-teman sekalian, bila kita moral kita tinggi, sudah pasti setiap aspek kerja kita akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih baik hari demi hari. Saya yakin dan pasti tentang perkara itu. Boleh ya? Alright. Seterusnya kita tengok. Team cohesion. Apa benda tu kan team cohesion kan? Team cohesion ni dia lebih kepada what we call it perpaduan, kesepaduan dalam sebuah organisasi. Kita ada cohesion and coherence kan. So saya nak sebut tentang cohesion. Alright. Kita
penting sangat team cohesion ini. Sebab apa? That is essential dalam sesebuah organisasi. Fokus on what? Fokus kepada kejayaan sesebuah organisasi. Kita perlu bersepadu, teman-teman sekalian. Kita perlu bersepakat dalam satu kata putus. Pada awalnya untuk mengambil satu kata putus itu, kita ada banyak idea, macam tadi saya katakan kan. Kita ada banyak idea. Kita ada banyak sangat option-option yang ada. Sebab apa? Latar belakang warga UTM ini datang daripada pelbagai ages, pelbagai umur, pelbagai latar belakang pendidikan, pelbagai latar belakang um, jawatan contohnya, pelbagai latar belakang skill set yang ada, pelbagai bakat yang ada. So kita ada banyak option kat situ. Kita ada banyak ilmu di situ. Kita ada banyak idea-idea baru. Dan bila kita satukan di bawah aspek kebersamaan, kita akan capai satu kata putus. Dan apabila ada satu kata putus, iaitu saya ulang semula ISAS tadi menjadi satu panduan yang utama kepada warga UTM, which is integrity. Perlu ada integrity, kita perlu ada sinergi, kita perlu ada excellent, kita perlu ada sustainable. So 4 elemen utama ini, macam yang mantan ANC kita katakan, walaupun hanya 4 sahaja, tapi ia diliputi oleh aspek amanah, ikhlas dan juga pertanggungjawaban. So keempat-empat ini kita telah sepakat, kita telah ambil consent that we will follow this ISAS. Kita jadikan ISAS ini sebagai panduan kepada warga UTM. Dan group cohesion, team cohesion ini adalah kita sepakat dengan perkara itu. Kita kena bersepakat dalam setiap keputusan. Bila ada kesepakatan ini, kita sama-sama, bukan hanya UTM secara keseluruhannya, secara umumnya, malah khususnya setiap PTT yang ada dalam UTM ini, fakulti, pusat, unit dan sebagainya, kita akan tertumpu, kita bersepakat, bersepadu dalam satu keputusan, satu what we call it, KPI yang sama, satu servis yang cukup baik. Kita ada satu panduan. Boleh ya teman-teman sekalian? So team cohesion ni penting tak? Penting sangat-sangat. Right? Ada banyak benefit kalau adanya team cohesion. Sangat banyak advantage sekiranya ada group cohesion. Right, boleh ya? Seterusnya kita nak tengok. Kita akan ada peluang uh, peningkatan ilmu yang sangat banyak. Peluang more learning opportunities. Kita akan create more learning opportunities. Bila ada kebersamaan dalam organisasi, it will allow people, it will allow employees, okay, it will allow warga UTM to see the success and failure of others in supportive environment. Alright, dia akan membenarkan kita untuk melihat diri kita, membenarkan kita untuk melihat kejayaan orang lain, dan daripada situ kita boleh belajar more learning opportunities, more learning opportunities. Okay, sekiranya kita ada sinergi kerjasama dengan unit lain contohnya, kita ada kerjasama atau kolaborasi dengan pihak luar contohnya, ada tak learning opportunities di situ? Ada. Banyak sangat sebenarnya, sangat-sangat banyak. Right? Boleh ya? Dan yang seterusnya adalah sense of accomplishment. Alright? Kita hargai, rasa dihargai. Kita hargai setiap kejayaan-kejayaan, walaupun kejayaan kecil. Alright? Kita hargai setiap kejayaan yang ada, yang telah kita capai di sebuah organisasi, di sebuah pejabat contohnya, di sebuah pusat contohnya. Alright? Kita perlu hargai. Kita perlu hargai kewujudan tim tersebut. Alright? Working together as a team kan, working together as a team make the accomplishment that much sweeter. Alright, working as a team, okay, working as a team ni sangat penting sebenarnya. Kita bekerja sebagai sebuah keluarga, kita kena bersama-sama sebagai sebuah keluarga dalam organisasi. Okay, kenapa saya sebut sebagai sebuah keluarga?
Right? Dalam keluarga, contohlah kita ada adik-beradik, kita ada mak ayah, kan? Kadang-kadang kita tarik muka tu dengan mak ayah kita, tarik muka, betul. Kita mengajuk dengan mak ayah kita. Kadang-kadang kita bergaduh tak dengan adik-beradik, gaduh tak gaduh. Kita kan tinggi suara tak dengan adik-beradik kita, tinggi suara, tinggi, betul. Ini realiti dalam keluarga, betul tak? Kan? Ini realiti dalam keluarga. Memang akan berlaku perkara tersebut. Alright? Namun pertalian itu putus ke? Tidak, dia tetap adik-beradik kita. Kita tetap sayang dia. Kita tetap rasa nak buat yang terbaik untuk keluarga kita. Kita tetap nak hargai ibu ayah kita. Saya tetap nak buat yang lebih baik dan baik kepada ayah saya. Ya betul, saya tak boleh balas segala budi mereka. Dan saya yakin dan pasti kita, diri saya sendirilah, kan, saya boleh berbakti untuk keluarga saya. Sama juga di organisasi, di UTM ini. Okay, kita bekerja sebagai sebuah keluarga. Kadang-kadang kita tak bersepakat dengan keputusan yang diambil. Kadang-kadang kita rasa macam ada yang tak kena dengan cara kerja, dengan sistem yang ada. Alright. Ada kadang-kadang kita tertarik muka dengan rakan sekerja kita. Kadang-kadang kita rasa marah. Kadang-kadang kita rasa sunyi. Kadang-kadang kita rasa diketepikan. Namun begitu pertalian kita sebagai warga UTM tidak putus, tuan-tuan sekalian. Kita sentiasa bersama-sama. Kita nak perbaiki hubungan kita. Kita nak perbaiki cara kerja kita. Kita nak buat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik hari demi hari. Alright? Sense of accomplishment. Kita bekerja sebagai sebuah keluarga. Kita bersama-sama dalam organisasi ini sebagai sebuah keluarga. Boleh ya, tuan-tuan sekalian? Dan yang seterusnya, yang akhir sekali, kenapa pentingnya kebersamaan ini dalam sebuah organisasi, iaitu kita boleh capai inovasi secara pantas. Betul tuan-tuan sekalian. Faster innovation. Okey, contohlah kita ada something issue, kita ada sedikit masalah dalam sistem contohnya. Alright? Uh, if you task one employee with solving a problem, okay, if you task one employee to solve the problem, how many different valuable solution yang mereka boleh ada? Okay, kalau seorang yang kita bertanggungjawabkan contohnya, ataupun saya sendiri, macam tadi saya bagi contoh, saya perlu jalankan satu program, saya rasa saya seorang boleh buat. Okay, saya nak buat seorang daripada A to Z, saya nak buat sendiri je. Tak nak ada bantuan lain. Saya pun tak pergi cari bantuan orang lain. Alright. Saya pun tidak cuba untuk sinergi dengan orang lain, dengan PTJ lain. Alright. Sekiranya saya buat sendiri sahaja solution kepada perkara tersebut, berapa solution yang saya akan dapat? Maybe satu, dua, maksimum dua yang saya boleh nampak option yang saya ada. Kan? Kalaulah sekiranya saya berlapang dada, saya uh, looking forward, okay, way forward, okay, saya bekerjasama dengan unit lain, saya contact PTJ lain, saya bekerjasama dengan kekuatan yang ada di pusat kaunseling ini, agak-agak berapa solution ataupun option yang saya ada untuk jalankan program tersebut. Banyak, sangat banyak. Okay, faster innovation. Sangat banyak option yang ada. So, itu sebab saya katakan, sering kali saya katakan dalam perkongsian saya ini, saya sedar perkongsian saya ini tidaklah begitu mendalam. Okay, perkongsian saya ini hanyalah berpandukan kepada 6 tahun, 7 tahun bekerja saya di UTM ini. Alright? Namun begitu, saya dapat rasakan bila saya synergize, bila saya buat program sama-sama, bila saya laksanakan ataupun selesaikan satu tugasan yang diberi secara bersama-sama, okay, dia akan menyebabkan kepada faster innovation. Option banyak. Okay, solution banyak. Kita hanya tinggal nak pilih yang mana yang sesuai. Boleh ya tuan-tuan sekalian? Boleh ya? Alright. Yang seterusnya, slide yang seterusnya. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Tadi kita dah ceritakan kenapa pentingnya kebersamaan ini. Dan sekarang ini kita akan tengok pula bagaimana untuk tingkatkan kebersamaan.
bagaimana untuk tingkatkan kebersamaan ini. Ada tak cara untuk tingkatkan kebersamaan ini? Ada tuan-tuan sekalian. Yang ini pun is workable for students, untuk society, alright? Boleh ya? How to improve teamwork, kebersamaan ini in our workplace, di tempat kerja kita, di dalam ahli kumpulan kita, dalam keluarga kita contohnya, okey? Bagaimana kita nak improvise lagi, okey? Kita nak tingkatkan lagi kebersamaan ini. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, jadikan kebersamaan ini sebagai strategi organisasi. Ya, betul. Tuan-tuan sekalian, kita perlu jadikan kebersamaan ini sinergi tadi itu kan. Rasa hormat, rendah diri, sikap tolak ansur dan sebagainya. Yang tadi dalam elemen sinergi tadi itu kan ada banyak sikap, banyak moral values yang ada dalam sinergi tersebut. Ada juga kebersamaan dalam situ, ada juga inklusif dalam sinergi. Okay, make teamwork part of your organizational strategy. Jadikan kebersamaan ini sebagai salah satu strategi organisasi anda. Sebab apa? Bila adanya kebersamaan ini sebagai strategi organisasi, okay, dia akan boost up lagi. Akan boost up lagi kita punya cara kerja. Okay. Dia akan ada satu practice of team unity in a full view. Practice of team unity in full view, and reinforce kita punya reinforce kita punya semangat kita, kita punya rasa tanggungjawab, keikhlasan, amanah dalam kerjaya kita. Alright? Okay, ingat ya teman-teman sekalian, jadikan kebersamaan ini sebagai strategi dalam organisasi anda. Okay, kadang kita ada KPI kita, betul tak kita nak capai KPI ni, KPI itu, macam-macam kita nak capai. Kadang-kadang kita terlupa untuk pandang sebenarnya untuk capai setiap KPI itu kita perlu bersama-sama, kan? Untuk capai setiap untuk capai ISIS itu sendiri, teman-teman sekalian, kita perlu bersama-sama. Okay? Kita perlu unite, kita perlu ada cohesion, kita perlu sentiasa rasa hormat kepada orang lain. Okay? Kita perlu unite, kita perlu ada kebersamaan untuk capai ISIS itu sendiri. Alright. Yang kedua, kita nak tengok. Yang kedua, banyakkan aktiviti team bonding. Dalam satu-satu organisasi, contohlah satu-satu unit yang kecil, satu-satu pusat, okay? Perbanyakkan aktiviti team bonding. Contohnya sekarang ini dalam bulan Syawal, kan? Buatlah sedikit saja, tak perlu banyak-banyak pun aktiviti. Contohnya macam pergi beraya rumah rakan sekerja, kawan-kawan, jemput kawan-kawan datang rumah beraya contohnya, kan? Ataupun buat makan-makan sikit kat office, okay? So this is how we create a moment of togetherness. Okay, this is how we create a moment. Okay? Lepas tu kita boleh main games, team bonding games. Bukanlah hari-hari main game, ya tidak. Maksud saya dalam at least sebulan sekali, ambil masa sedikit dalam setengah jam. Okay, in a mass group activity. Banyak aktiviti yang kita boleh buat in a mass group. Group yang besar contohnya. Okay, dalam setengah jam aktiviti tersebut sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali. Untuk apa? Untuk kita nak pastikan kita punya bonding, kita punya kebersamaan terhadap rakan sekerja kita itu sentiasa subur, sentiasa kita perbaharui. Alright, boleh ya? Yang ketiga, yang ini antara tips yang kita boleh amalkan untuk wujudkan kebersamaan. Okey. Kebersamaan dalam sebuah organisasi. Alright, boleh ya? Kebersamaan dalam sesebuah organisasi. Iaitu saya tuliskan dalam bahasa Inggeris, hire with a diverse team.
Okay, hire with the diverse team members. Okay, dalam satu-satu organisasi, dalam satu-satu ahli kumpulan, contohnya kumpulan kan, dalam satu-satu unit pusat contohnya, kita perlu ada diverse of team members. Okay, diverse di sini adalah kepelbagaian latar belakang, bukan hanya kepelbagaian ages iaitu umur, kepelbagaian skill set, kepelbagaian latar belakang hidup contohnya. Penting juga untuk kita ada kepelbagaian dari segi bangsa contohnya, okey, kepelbagaian dari segi agama contohnya. Right, with the diverse team members in a group, in an organization, alright, dia akan increase lagi our higher productivity, increase motivation, improve employee performance, okay, and stronger group cohesion, okay. Betul, bila kita ada satu uh, diverse team members. Diverse ini adalah kepelbagaian. Okay, kepelbagaian dari segi latar belakang, dari segi macam tadi saya katakan tadi itu kan, kepelbagaian dari banyak aspek. Okay, termasuklah bangsa, agama dan sebagainya. Bila ada grup yang kepelbagaian ini, dia akan increase, dia akan give more innovation, creative, okay, more talent. Okay, dia akan ada banyak skill di situ. Dia akan ada banyak bakat dekat situ. Dia akan ada banyaklah pengalaman, experience di situ. Banyak ilmu di situ. Alright, boleh ya? Seterusnya, emphasize inclusion. Okay, emphasize inclusion. Apa tu inclusion kan? Emphasize inclusion ni kan? Emphasize inclusion ini saya boleh katakan sebagai kita libat sama. Kita kena mempertingkatkan, kita kena perkuatkan dari segi libat sama, libatkan diri. Panggil contohnya kita ada di pusat, contoh di pusat kaunseling kan. Okay, saya ada 11 kekuatan di sini. Sesiapa sahaja, program apa-apa sekalipun, libatkan sama. Semua sekali kena turut serta. Okey, kena turut serta dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Alright? Because of what? Bila kita libat sama, uh, by ensuring that all employees, semua sekali warga UTM ini, mereka akan rasakan they are treated fairly and respectfully. Okay? They are treated fairly and respectfully. Maksudnya mereka dilayan secara adil dan juga secara lebih hormat. Okay? Can contribute fully to the team and the work success. Okay? Kita boleh contribute kepada kejayaan organisasi dan juga ada equal access to the opportunities. Okay? Kita ada satu uh, access ataupun what we call it satu ruang peluang yang sama adil, yang sama rata. Okay? Peluang yang sama rata kepada semua sekali. Boleh ya? So penting tak inclusion? Penting, sangat-sangat emphasize inclusion. Alright? Kita libat sama. Semua sekali kena libat sama. Semua sekali. Jangan katakan ini bukan kerja aku. Ini bukan aku punya task ni. Ini bukan KPI aku. No. Kita libat sama. Semua sekali sama-sama dalam mencapai ISES di UTM ini. Boleh ya? Dan seterusnya pembahagian tanggungjawab perlu adil. Okay? Ini adalah untuk memastikan peningkatan kebersamaan itu berlaku. Dan juga hargai pencapaian. Macam saya katakan tadi, hargailah pencapaian. Walaupun sekecil mana pun pencapaian yang dikecapi, hargai pencapaian yang ada. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, termasuklah semua sekali para pendengar pada pagi ini, ambil peduli tentang rakan sekerja, bukannya busybody. Cuma ambil peduli, tanya khabar. Okey, kalau tengok kita punya kawan meja sebelah kita tu dah 2 hari, 3 hari macam tak muncul-muncul, tanya khabar, apa khabar. Okey, ada apa-apa yang saya boleh bantu ke, awak kat mana, just tanya khabar, tanya khabar. Kadang-kadang dengan tanya khabar itu juga telah
menyenangkan hati kawan kita. Alright? Bukannya busybody. Oh, macam ni. Oh, macam tu kan. No. Kita bukannya nak tambah garam Ajinomoto kepada cerita dia, tidak. Kita cuma tanya khabar, kita ambil peduli, kod-kod lah kawan-kawan kita perlukan, rakan sekerja kita perlukan bantuan kita. Alright, boleh ya? Okey. Um, saya ada dapat satu soalan ini, okey. Ini lebih satu soalan. Faktor insaniah memainkan peranan sangat besar dalam mencapai kebersamaan dalam organisasi. Semua peringkat staf perlu cakna dan akan peranan masing-masing. Pada pendapat Encik Aziz, bagaimana wujudkan sifat insaniah dalam diri staf secara konsisten? Apakah melalui kempen-kempen awareness sudah cukup memadai? Um, di sini ada dua soalan lah, kan? Tapi soalan yang kedua itu dia ada cuba menjawab jugalah kepada soalan yang di atas. Yang pertama, memang perlu ada program-program awareness. Kita sangat perlu ada. Kena sentiasa. Tak cukup buat sekali dua, tak. Kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Sentiasa ingatkan diri kita. Contohlah kepada seorang, kepada kita sebagai Muslim lah. Contoh kepada saya sebagai Muslim. Kita kena solat hari-hari, betul tak? Solat hari-hari kena solat. Hari-hari kena sembahyang. Cukup ke satu kali, satu hari, satu kali je kita sembahyang untuk seumur hidup kita? Tak cukup. Tak boleh. Tak cukup makanan rohani kita, tak cukup. Kita kena solat, kita kena buat baik-baik hari-hari, hari-hari. So sama juga program awareness ini perlu kerap kali dijalankan. Program awareness tentang kebersamaan, program awareness tentang hormat menghormati, program awareness tentang amanah, tentang keikhlasan, tentang kebertanggungjawaban, tentang sinergi, tentang kolaborasi, tentang kerja sama-sama. Perlu kerap kali dijalankan program-program kerjasama. Dan untuk wujudkan sifat insaniah, okey, sifat insaniah tadi itulah seperti macam apa? Hormat menghormati, rendah diri, keikhlasan, saling tolak ansur, kan? Itu adalah sikap-sikap insaniah yang perlu ada dalam diri. Okey, macam mana nak wujudkan ataupun nak wujudkan apa sikap insaniah ini secara konsisten? Okey, macam mana kita nak konsistenkan kita punya rasa hormat, rasa rasa apa lagi? Rasa rendah diri itu sentiasa. Okey. Caranya banyak. Kepada yang tanya ni, nama dia Ikin Kifli. Alright, Ikin Kifli. Saya minta maaf kalau saya tersalah sebut nama ya. Yang saya baca di sini adalah Ikin Kifli. Kalau salah tu maafkan saya. Okey. Caranya ada beberapa uh, cara yang kita boleh buat untuk diri kita. Alright. Yang pertamanya perlu letakkan kasih sayang pada uh, elemen utama sekali. Kebersamaan itu perlu datangnya dengan kasih sayang. Kita sayang kepada kerjaya kita. Kena sayang dulu kerjaya kita ni. Kita kena sayang kerja kita ni. Sebab kerja inilah yang memberi uh, pendapatan, sumber pendapatan yang utama kepada diri saya contohnya. Okey, saya perlu sayang kerja saya. Saya perlu rasa hormat kepada kerjaya saya. Okey, sebab apa? Kerjaya inilah yang menjadi asbab kepada punca pendapatan saya. Yang menjadi asbab kepada uh, income saya, pendapatan bulanan saya. Daripada kerjaya inilah saya boleh kenal ramai orang. Saya boleh kenal buat banyak networking. Okay? So at the first place, saya perlu sayang kerjaya saya. Alright? Anda juga yang bertanya ni juga, awak perlu sayang pada kerja awak. Wujudkan sikap kasih sayang kepada kerjaya. Alright? Yang seterusnya, sentiasa wujudkan sikap hormat kepada orang sekeliling. Hormat kepada orang sekeliling. Sentiasa hormat pada orang sekeliling. Anggaplah diri kita sentiasa ingin belajar sesuatu yang baru. Kita nak belajar. Hari-hari kita boleh belajar perkara yang baru, teman-teman sekalian. Hari-hari kita boleh belajar perkara yang baru. Alright. Model
sikap insaniah ini kita perlu praktikkan hari-hari. Dia nak konsisten, dia kena praktik hari-hari. Kalau awak nak mengharapkan ianya konsisten tanpa praktik hari-hari pun susah juga. Alright, contoh macam tadi saya bagi tahu tadi, nak buat baik. Okay, nak cakap benda-benda yang baik. Okay. Nak keluarkan perkataan-perkataan yang baik. Macam mana kita nak keluarkan perkataan-perkataan yang baik daripada mulut kita? Sudah pastilah kita kena check and balance, check balik dari segi pergaulan kita, bagaimana dengan siapa kita bergaul, okey, cara cakap bagaimana kita gunakan, apakah perkataan-perkataan yang setiap hari kita gunakan, ini semua kita kena check semula. Alright, untuk konsisten, dia punya upah dia adalah kena buat hari-hari. Kita kena rasa hormat pada orang lain hari-hari. Kita kena ikhlas hari-hari dalam kerjaya kita. Kita kena anggap kerjaya kita adalah amanah yang paling besar. Kita kena anggap hari-hari benda tu. Okay? Kita kena sayang pada kerjaya kita. Hari-hari kita kena sayang. Boleh ya? Alright. Seterusnya kita tengok lihat slide yang seterusnya. Saya harap apa yang saya sampaikan itu sebentar tadi menjawab persoalan Ikin Kifli. Alright, sebelum saya tamatkan saya punya perkongsian saya mengenai kebersamaan dalam organisasi. Tuan-tuan sekalian, para pendengar, para penonton yang masih setia bersama saya dengan Nur dalam siri kuliah ISS kebersamaan dalam organisasi. Ini antara intipati yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, the power of togetherness. Kita bila bersama ni dia ada the power of togetherness. Kenapa? Ini kenapa alone we can do little. Okay, bila kita seorang kita boleh buat tapi sikit saja. Okay, together we can do so much. Macam tadi saya katakan, kalau kita bekerja seorang saja, kita boleh pergi laju, boleh. Sebab apa? Kita seorang je kan. Kita boleh pergi laju. Dan sekiranya kita bekerja bersama-sama sebagai sebuah pasukan, sebagai sebuah organisasi, kita boleh pergi lebih jauh lagi daripada yang seorang tadi. Kita boleh way more far. Okay, kita boleh pergi jauh sangat-sangat. Alright, talent wins games. Okay, bakat yang kita ada boleh memenangkan kita, but teamwork and intelligence can win championships. Kita boleh menang keseluruhan cup tu sendiri. Okay, games tu satu perlawanan lah kita boleh menang. Tapi bila ada teamwork, bila ada intelligence, we can win whole championships. Okay, no one can whistle a symphony. Okay, it takes a whole orchestra to play it. Contohlah, kita nak dapatkan satu rhythm music yang sedap didengari. Okay, kita ada saxophone, kita ada banyak instrumen kat depan saya ni, contohlah ada banyak instrumen kat depan saya. Kalau saya seorang je main satu persatu, satu persatu, agak-agak akan dapat satu simfoni tak? Takkan dapat. Kalau saya ada satu team, kalau saya ada satu whole orchestra yang setiap item, setiap equipment ada orang tertentu yang akan mainkan equipment tersebut, barulah akan dapat satu irama yang sangat sedap didengari. Alright, great things in business are never done by one person. They are done by team of people. Alright, you may have a greatest bunch of individual star in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime. Okay. Contohlah satu pasukan bola sepak contohnya kan. Contohnya lah satu pasukan bola sepak contohnya. Alright. Kan kalau saya sebut tim tu um, orang marah tapi saya tak nak sebut lah. Kan. Contoh lah. Contoh. Alright. Contoh. Ada satu buah pasukan bola sepak contohnya, dia punya player semua memang world class player, stars, world class stars player. Okay, memang ada individual talent yang cukup baik, ada skill set yang cukup hebat. Alright, alright. Tapi kalau tim tu semua player dia nak main sendiri-sendiri saja, tak ikut kepada planning, tak ikut kepada strategi, tak ikut kepada apa formasi bola yang ditetapkan, agak-agak mereka boleh menang ke?
Susah nak menang kalau ikut kepala sendiri. Okey. Susah sangat nak pergi jauh. Okey. Sekiranya mereka bermain sama-sama sebagai satu pasukan, sekiranya mereka ada satu kata sepakat, sekiranya mereka ada cohesion tadi tu, sekiranya mereka rasa hormat menghormati antara satu sama lain, that club will be worth as a diamond, as a dime. Okay. Memang club tu akan pergi jauh, akan pergi lebih jauh, jauh, jauh dan jauh. Boleh tuan-tuan sekalian. So sama juga kepada organisasi kita. Contoh saya di pusat kaunseling, saya sendiri sebagai ahli dalam pusat kaunseling ini, saya perlu pastikan, saya perlu sumbang kepada pusat kaunseling ini untuk menjadi satu pusat yang kita sentiasa bersama-sama dalam setiap tugasan. Sama juga khususnya umumnya, secara umumnya kepada UTM itu sendiri, kita sebagai warga UTM, kita perlu bersepakat, kita perlu bersama-sama dalam mencapai visi misi UTM, dalam mencapai ataupun memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan baik dan baik hari demi hari kepada warga UTM, kepada seluruhan komuniti UTM yang sentiasa mengharapkan yang terbaik daripada kita. Boleh tuan-tuan sekalian. Dan akhir sekali, jom kita tengok slide yang terakhir sebelum saya serahkan semula kepada moderator kita pada pagi ini. Slide yang seterusnya, akhir sekali. Jom kita sama-sama ambil peluang ini. Saya nak ambil peluang ini sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita tunjukkan rasa syukur kita, rasa rendah diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak dah yang kita nikmati di muka bumi ini, kan? Syukur Alhamdulillah aku masih boleh bernafas lagi. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat saya masih boleh bernafas lagi. Tuan-tuan sekalian masih boleh bernafas lagi. Agak tegang, rasa agak tegang suasana dunia saat ini, betul kan? Masih ada negara-negara yang berperang dengan COVID-19. Negara kita juga masih juga ada kes-kes COVID-19. Namun Alhamdulillah, syukur Malaysia tempat aku masih aman terjaga. Di luar sana, apa yang terjadi di Middle East contohnya, banyak negara-negara yang masih bergolak sehinggalah sekarang ini. Kan? Sehinggalah sekarang ini. Syukur Alhamdulillah Malaysia tempat kita ini, tempat aku ini masih aman terjaga. Banyak tangisan di luar sana, tuan-tuan sekalian. Banyak sangat tangisan di luar sana. Namun bersyukur sangat-sangat. Saya syukur sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan perlu bersyukur sangat-sangat. Rumah kami, rumahku masih ada banyak gelak tawa, gurau sunda, usik mengusik, masih boleh tanya khabar mak ayah. Syukur sangat kerana aku masih boleh kawal pemikiran aku, tidak panik dan cuba bertenang. Alright, rupa-rupanya ramai sebenarnya mengambil berat tentang diri aku. Alright. Syukur sangat-sangat aku dikurniakan kerjaya yang cukup baik, ada sumber pendapatan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Kita perlu bersyukur kita ada sumber kerjaya yang begitu baik, kita ada sumber pendapatan yang cukup baik. Alhamdulillah, kita ada sumber pendapatan yang halal. Alhamdulillah, banyak sangat keberkatan kita. Akhir sekali, aku bersyukur sangat masih kekal positif dengan keadaan sekeliling dan dapat kawal emosi setiap hari. Alhamdulillah. Dengan itu, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UTM TTC dan juga Penuruh Huzaifah atas kesudian pihak anda untuk menjemput saya. Alright, kesudian untuk menjemput saya untuk menyampaikan serba sedikit perkongsian yang saya tahulah mengenai kebersamaan dalam organisasi. InsyaAllah sehingga kita ketemu lagi dalam episod seterusnya mungkin. InsyaAllah sekiranya setiap apa yang saya sampaikan ini ada terkasar bahasa, tersilap bahasa ataupun tidak menepati apa yang diharapkan, saya mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan Nur Huzaifah. Para penonton sekalian,
Alhamdulillah berakhirlah sesi ceramah kita pada pagi ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Aziz dan juga hadirin-hadirin yang sudi menonton dan mengikuti ceramah pada hari ini. Semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi di siri akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.